Baru ni timbul isu. Timbul semua. Timbul semua. Satu istilah yang mula diwar-warkan, iaitu orang panggil Tauhid Sufi. Nak kabur ni, dia nak kabur Imam Ghazali. Saya nak kait sini bahawa Imam Ghazali kabur gelici bab ni padah. Jadi asbab apa yang boleh mengukurkan? Ni nak ceritanya. Jadi timbul akhir-akhir ni satu istilah baru yang jarang kita dengar sebenarnya. Kita jarang dengar, bukan benda tu tak ada. Kita ni jarang dengar. Yang dinamakan Tauhid Sufi ataupun Tauhid Tasawuf. Supa je. Oleh kerana benda ni jarang dengar, ramai orang kita, bahkan termasuk alim ulama'nya, kata tak ada benda-benda gini. Tak ada dok sekarang. Dia kata tak ada. Dia kata tauhid, tasawuf. Mana ada pula tauhid, tasawuf? Berarti itu tidak memahami baik-baik. Artinya itu tidak faham hakikat ilmu tasawuf. Dalam bahasa mudah, ilmu tasawuf itu dikenali sepertilah kampung halaman dikenali dengan cara tengok peta. Orang kenal kampung dengan cara tengok peta. Ia kenal suti-suti kampung. Ni nak khabar tasawuf ni, kalau dipelajari menusi kitab semata-mata, tidak mengaji dengan alim ulama, mengambil petua, dia akan jadi gini. Seumpama dia kenal kampung kerana dia tengok peta. Hak atas peta tu tak berubah, tapi dia atas darat tak kenal sekarang dah. Dulu tak ada parit, ni ada lokang dah sekarang. Atas peta tak ada. Dulu 3-4 bulan dulu tak ada benda, kini gok penuh, semua penuh, tak kenal sekarang. Jadi kalau dia nak cerita ke orang, dia boleh cerita, jangan peta kampung ni duduk sini, kampung ni duduk sini. Dia pergi dengan dia sesat. Sebab apa? Dia kenal tengok peta. Dia bukan kenal pergi jelajah kampung. Kalau pergi jelajah kampung, orang swing kat mana-mana boleh kenal. Ni kampung aku orang Kedah sini, kenal. Naik semok ke, ada rok ke, ataupun ada lokang, dia tak kisah. Bandingan anak kabarnya. Antara sebab kekeliruan, saya nak beritahu. Tak apa, dan sambung mula. Sebab kekeliruan. Atau contoh lain, orang asing yang kenal durian, tengok WhatsApp internet, tengok gambar macam-macam. Kadang-kadang dia lebih tahu dari kita lagi. Tengok jenis-jenis musangking lah, musangkong lah, ada belaka. Waktu dinilah dina. Ia mengapa? Dan ia boleh buat kuliah pula. Yang petuk gini, rasa gini, jenis gini. Ya mari kota baru, orang akak lepuk. Benda pula ni. Orang akak lepuk. Makan masa manis, benda pula ni. Tak sedar benda ni durian. Bandingan gitu lah. Tapi dia boleh syarah kata rawa, boleh buat kuliah. Sebab apa dia baca tengok. Tapi orang tukar sikit jadi lepuk, tak kenal sekarang tu. Orang akak pula poyok. Warna masang. Benda pula masang ni. Durian manis punya ni masang. Tak kenal sekarang tu. Begitulah bandingan. Akan berlaku banyak kekeliruan. Itu kalau semata-mata menyelami tasawuf dengan cara berkitab. Tapi tidak merujuk kepada petunjuk-petunjuk alim ulama'nya. Sama juga bila timbul istilah tauhid tasawuf ni, sehingga sebagian orang kata tak ada, dua benda yang lain-lain. Tauhid benda lain, tasawuf benda lain. Guana fahamilah bahawa sebenarnya tasawuf ini adalah peningkatan dari tauhid, penghayatan tauhid. Itu orang panggil tauhid tasawuf. Ataupun perkataan lain orang panggil tauhid sufi. Dua serupa, tauhid ahli tasawuf. Kalau tauhid tasawuf tu tauhid dari dimensi tasawuf. Dah guana yang boleh jadi gitu tu? Kok mana yang jadi gitu? Jadi seperti yang saya kata tadi tu, sebenarnya tasawuf ini adalah penghayatan daripada tauhid.
Mungkin orang kata pula, mau hacker ni, mau mana pula ni. Dan ni macam-macam dia kata. Dia kata kita hacker. Lepas tu kita kena cari. Hari ni kena main, kena rojok pada alim ulama'. Baik, apa kata alim ulama' tentang tasawuf? Definisi. Kena rojok kepada takrifan yang diberikan ulama' tentang tasawuf. Antara takrifan-takrifan yang terkenal diberikan oleh alim ulama' bernamanya Ma'ruf Al-Qurqi. Tokoh ni antara tokoh besar ahli tasawuf. Kerana dia melibatkan tokoh ni, sebab apa jadi tokoh besar? Imam-imam mujtahidin banyak kaitan dengan tokoh ni. Ma'ruf Al-Qurqi, Al-Imam Ahmad, tokoh ternama. Kerana apa? Ulama-ulama mujtahidin di kalangan fuqaha ni ada kaitan dengan imam ini, Ma'ruf Al-Qurqi ini. Baik, apa kata beliau? Antara takrifan-takrifan yang diberikan oleh Ma'ruf Al-Qurqi tentang tasawuf ni, dia kata al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Apa benda mana? Al-akhzu bil haqa'iq, yakni dengan erti berpegang bulat-bulat hati itu terhadap hakikat-hakikat. Hakikat benda? Berpegang dengan bulat hati kita tu hakikat-hakikat ketuhanan Allah, ketauhidan Allah, kejak bulat. Yang ni tak akan berlaku satu perkara itu kecuali dengan takdirnya. Kemah pegang. Bahawa tak akan dapat rezeki kalau tidak dengan taksim pembahagian Allah. Tak akan berlaku kematian kalau tidak dengan ketentuan urusannya itu. Bahawa semua perkara itu dalam taklukan ilmunya. Pegang kejap. Dah hati ke mana awak pegang kejap ni? Hati yang napok tu. Napok tu orang panggil syuhud dalam istilah tasawuf. Jadi bahasa kasar tasawuf ini adalah hati yang melihat hakikat tauhid dengan terang dan nyata, sehingga membuahkan yakin. Bolak hati. Kinapok, hati napok. Hati napok tu orang panggil syuhud. Rasa. Hak rendah sikit napok, tapi tidak kukuh orang panggil merasai, menjiwai, menghayati. Kalau dia teguh lagi, itulah hakikat disebut tadi al-akhzu bil haqa'iq. Dalam istilah ahli tasawuf orang panggil fana. Dia tak nampak benda lain dah, hanya Allah saja dah. Orang ogeh mana pun duk jadi kakak. Artinya apa? Itulah tauhid sufi. Itulah sebenarnya tauhid sufi. Iaitu hasil daripada melihat hakikat tauhid. Hati itu merasai, menjiwai hakikat tauhid. Lalu kesan daripadanya apa? Baru disebut oleh Syekh ni, wal yasu mimma fi aidil khalaiq. Putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh makhluk. Yang ni tak berasa senang. Apa tidak berasa senang? Hati itu tidak lagi ada keinginan terhadap apa yang Allah Ta'ala beri ke orang lain. Dengan erti hatinya bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Hati itu zuhud, sehingga apa yang orang lain ada tak seliu sikit pun. Jadi semua ini adalah kesan daripada hati yang melihat hakikat tauhid, bahawa Allah yang menentukan. Kau ada bahagiamu ada, kau tak ada, tak ada. Jangan carilah. Sikap ni mari daripada pandangan tauhid. Jadi tauhid tasawuf, itulah sebenarnya tasawuf. Itu sebenarnya suatu yang timbul daripada ketauhidan. Tapi hari ni orang kata mana? Tauhid, tasawuf. Tadi tu dia tak kena poyok tu. Dia tak kena poyok daripada ruyang. Dia tak kena lepuk daripada ruyang. Kira apa? Kira main tengok WhatsApp je. Dia pernah mari sini duk makan lepuk, dia tengok orang buat lepuk kan ni, tengok orang buat poyok kan. Dia dah mari sekarang. Kat mula kata warna macam-macam. Warna masang lah, warna hitam lah. Macam-macam je timbul. Kes keliru. Itu sebenarnya. Tengok tarifan lain lagi. Melarat sikit tak apalah. Saya nak khabar kenapa perlu kepada tauhid jenis tasawuf ni, tauhid sufi ni. Perlu.
Kat mana perlunya ni? Ni nak khabar ni je sebenarnya, nak rekod. Dalam kadang ada orang kata tak perlu. Kita kata perlu. Kau anda lah nak makan mana-mana pun. Baik, tengok seorang lagi antara tarikh yang terkenal, Syekh Abdul Halim Mahmud pilih tarikh ni dalam kitabnya Qadhiyatut Tasawuf Al-Munqiz min Ad-Dhalal. Dalam muqaddimahnya itu ketika membahaskan tasawuf, dia memilih satu tarikh yang dianggap melengkapi maksud tasawuf. Dikemukakan banyak tarikh, tapi dipilih salah satu definisi yang dianggap melengkapi. Apa kata Al-Qattani? Tasawuf itu adalah safa'un wa musyahadatu, jernih hati, bersih hati, lalu menyaksikan hakikat ketauhidan yang membawa kepada yakin. Tidak lagi dengan apa yang disebut oleh Ma'ruf Al-Qurqi, serupa je, cuma ayat je lain, perkataannya lain. Hati dijernihkan, lalu melihat hakikat ketauhidan yang tinggi dan meyakinkan. Serupa je. Jadi hakikat tasawuf itu adalah penghayatan daripada tauhid. Jadi bila hati mula merasai, menjiwai, mengingati, bermula dengan ingat. Lepas tu bila ingat semua hakikat tauhid itu, dia timbul rasa. Bila dia kuat, orang panggil menyaksikan. Lebih-lebih lagi ingatan yang kuat yang melupakan yang lain, itu dalam istilah tasawuf orang panggil syuhud. Benda mudah, benda taklah mudah sangat, tapi taklah payah sangat. Tapi benda tu dikelirukan. Baik, perlu apa tauhid sufi? Perlu apa? Baik, salah satu daripada cabang-cabang tauhid, orang panggil tauhid al-af'al, iaitu kita meyakini segala apa yang berlaku ini adalah perbuatan Allah. Dengan arti segala apa yang berlaku, sama ada perbuatan itu kecil ke besar ke, gerakan bulan, gerakan matahari, gerakan manusia, hakikat segala kejadian ini adalah berkait dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Dalam bahasa lain, itu adalah perbuatan Allah. Itu antara cabang-cabang tauhid yang perlu kita faham. Baik, kalau kita fahami tauhid ini dan memang menjadi kewajipan kita memahaminya, maka itu dinamakan tauhid ilmu, tasdik namanya. Tauhid ilmu dan tasdik ini faham di akal, tapi tidak terasa, tidak teringat di hati. Jadi hak tak teringat di hati itulah lubang. Jadi lubang. Lubang apa? Lubang dimasuki riya, lubang dimasuki ujub. Dimasuki riya dan dimasuki ujub. Jadi sebab itu masalah yang terjadi bukan masalah tidak tahu, tapi tidak ingat. Itu masalahnya, bukan tidak tahu. Sebab itu penyakit ini menghinggapi alim ulama. Penyakit riak dan ujub ni kerek, kata orang, menghinggapi jiwa para ulama. Sebab apa jadi gitu? Dia tidak tahu ke tauhid af'al? Bukan tidak tahu, tapi melupainya. Tak mari. Baik, apa kesan penyakit ini kalau kena pada manusia? Bila riak, sudah tentu segala amal akan jadi kosong. Segala amal manusia akan jadi kosong. Bila kena penyakit ujub, bangga diri, gitu juga habis, rosak, binasa. Bukan saja amal rosak, hati pun jadi rosak. Jadi perlu atau tidak tauhid sufi? Pada saya sangat perlu. Paling tidak kita memahami dan mengingati. Pada waktu kita beribadah, kita hadir ingat taufik hidayat Allah, mari semua. Itu paling kurang. Itu sudah sebahagian daripada penghayatan dinamakan tauhid sufi. Kalau tak ada tauhid sufi, ia jadi apa? Tauhid sapi dah. Tauhid sapi tahu, tauhid sapi. Ini istilah saya, ni tak tahu ni. Ini istilah saya, tauhid sapi. Sapi tahu sapi. Orang itu gerbang. Kesannya
Bila tidak ada tauhid sufi, hati kita ni tertanam banyak nafsu-nafsu tersembunyi. Tertanam banyak. Akan dihinggapi banyak nafsu yang tersembunyi. Itu maksud saya tauhid sapi tu. Sebab ibarat bandingan mudah, biasanya makhluk tu kerjanya makan minum je, nafsu lah. Jadi kalau kita tak ada tauhid sufi, jiwa kita seringkali dihinggapi oleh nafsu. Lalu akibatnya timbullah penuh dengan hasad dengki, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, penuh dengan iri hati, penuh dengan pandang remeh ke orang. Itu semua adalah pengaruh-pengaruh nafsu yang menyelinap sembunyi. Tauhid sufi itu potong dia, kerak daripada akar dia. Timbul semua itu tidak lain kecuali manusia melihat kepada dirinya. Jadi kalau pada saya lah, tauhid sufi ni sangat perlu. Anak kait Imam Ghazali khabar bahawa masalah iman ni leceh sikit, padah dia berat. Jadi perlu diperteguhkan. Memperteguhkan tauhid, itulah antara manhaj yang dikemukakan ulama adalah manhaj tauhid tasawuf yang akan diperincikan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.